Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So, untuk segmen smartphone review pada hari ini, kita akan bercerita mengenai phone flagship bajet yang terbaru daripada Honor, iaitu Honor Magic 5. Aku perasan tahu, model ni tak ramai yang nak review. Padahal Honor Magic 5 ni boleh kata sebuah flagship yang bagus juga. So, pelik jugalah kan? Yes, kalau nak compare dengan abang dia sendiri, iaitu Honor Magic 5 Pro, kita akan nampaklah jurang perbezaan yang ketara. Harga pun dah jauh beza kan? Tapi untuk level dia sendiri, aku akui Honor Magic 5 ni memang antara flagship bajet yang cukup sifat, ada features yang sangat latest dan boleh kata berbaloi untuk dibeli kalau bajet korang bawah daripada RM3,500. Mesti nak tahu kan kenapa aku cakap macam tu? So jom, tanpa lengahkan masa lagi, ayo kita mulakan video ini. Pertama sekali, dari segi rekaan luaran, kalau kita sekilas pandang je, kita boleh perasan tau. Yang Honor Magic 5 ni memang ada design language yang sama saja macam Honor Magic 5 Pro. Yang mana dekat sini, Honor cuba mengetengahkan konsep The Eye of Muse ataupun symmetrical design yang sama seperti model yang lama. Pasti kedudukan kamera itu adalah perubahan sikit yang buatkan dia berbeza, bukan 100% sama macam dululah. Dan aku tak nafikan, overall looks untuk Honor Magic 5 memang nampak cantik, ada design menggoda macam Magic 5 Pro hari tu. Lepas tu dia punya rasa solid, tough, sturdy dan sebagainya, memang akan terasa, memang level flagship punya, sikit pun tak rasa macam guna phone yang murah. Dan kalau korang tertanya-tanya kenapa aku pilih phone ni untuk guna sebagai daily driver, sebenarnya ada satu sebab je. Aku personally enjoy nak guna Honor Magic 5 sebab smartphone ni punya berat tak sampai 200 gram pun. Memang ringan gila. Yes, aku sedar sebelum ni aku pernah mention yang aku lagi prefer phone yang bulky macam Magic 5 Pro sebab rasa grip dekat tangan. Tapi untuk everyday use yang buatkan kita lagi selesa, aku lebih hargai lah phone yang ringan dan nipis macam Honor Magic 5. Lagi-lagi bila dapat tahu yang smartphone ni ada bateri yang besar sama macam Honor Magic 5 Pro, iaitu 5100 mAh. Lagi-lagi tak sangka kan macam mana Honor boleh fit kan bateri yang besar macam tu dekat phone yang nipis macam ni. Memang gila jugalah. Dan selama aku guna, serius aku cakap, yang slim design dia memang akan buat korang rasa selesa untuk guna satu tangan. Tak kisahlah sama ada korang nak layan social media, nak balas WhatsApp, nak balas teks, nak layan TikTok dan sebagainya. Aku tak ada rasa beban langsung nak guna smartphone ni selama seharian. Dan itu je komen aku berkenaan rekaan luaran. Tak banyak sebenarnya benda yang aku boleh cerita sebab memang sama kan. Ada design slurp daripada back panel naik ke bonggol kamera yang memang totally sama. Cuma untuk model ni, dia punya bonggol kamera tak terlalu besar, tak terlalu obvious. Just nice dan aku rasa sesuai je dengan kebaikan orang. Dan beralih ke bahagian hadapan pula, untuk skrin dia, Honor Magic 5 didatangkan dengan quad curve floating display yang sama seperti Honor Magic 5 Pro. Ada skrin jenis LTPS OLED yang berukuran 6.73 inci. Lepas tu macam biasa, skrin juga ada resolusi sampai Full HD+, ada refresh rate sehingga 120Hz, support PDF NVMe sebanyak 2160Hz dan skrin pada smartphone ni mempunyai brightness nits setinggi 1600 nits. So dengan penggunaan OLED screen, aku rasa aku tak perlu sembang panjang lagi. Memang ternyata kan yang skrin hadapan dia cantik, color vivid apa semua, dan aku memang enjoy lah untuk layan Netflix, tengok YouTube dan sebagainya. Aku sebenarnya tak tahu nak cerita macam mana ataupun apa perbezaan yang ada dekat skrin OLED smartphone sekarang. Aku dah guna pelbagai jenis phone, mungkin dari segi luaran adalah perbezaan sikit. Ada brand lain letak A, ada brand lain letak B. So mungkin itu berbeza. Tapi dari segi dalaman skrin OLED tu sendiri, korang pun tahu kan, skrin OLED ni cantik. So sama je lah dengan skrin yang ada dekat Honor Magic 5. Untuk media consumption, memang akan rasa puas hati. Dan kalau korang ni jenis concern bab kesihatan mata, bila tengok skrin lama-lama ke apa, korang tak perlu risau banyak benda bila gunakan skrin dekat Honor Magic 5 ni. Sebab dekat skrin depan dia je, ada 3 jenis teknologi untuk jaga kesihatan mata kita. Dia ada circadian night display, dia juga ada PDAM dimming setinggi 2160Hz, dan juga mempunyai low blue light certification. So apa benda semua ni kan? Nama pun dah susah nak sebut. Jadi circadian night display ni sebenarnya akan ubah brightness level dia secara automatik mengikut keadaan tempat, dan dia juga akan tambahkan warna yang warm, which is warna kekuningan, supaya dapat jaga mata kita. Cara nak apply benda ni senang saja. Just pergi ke setting, cari display and brightness, pergi dekat eye comfort and sleep, dan korang boleh terus hidupkan toggle circadian night display, dan boleh juga adjust level dia mengikut keselesaan mata kita. Sama ada korang nak betul-betul warm ataupun sebaliknya. Bagi aku benda ni menarik juga. Kadang kita rasa sakit mata kan, macam pedih je mata kita sebab tengok skrin smartphone ni terlalu lama. Cahaya UV daripada skrin smartphone memang berbeza. Memang akan buat kita rasa letih. So dengan adanya feature macam ni, dia serba sikit membantulah. Lepas satu lagi, macam aku mention tadi, dia juga ada PDAM dimming setinggi 2160Hz, antara yang tertinggi yang ada dalam market. Dan untuk aku yang selalu tengok skrin smartphone, benda ni pun bantu juga untuk elakkan mata aku sakit. Memang kalau kita compare dengan brand lain, Honor Magic 5 boleh bagi skrin yang kurang flicker. So kalau korang ni ada anak kecil, korang nak bagi anak korang tengok movie ke, tengok kartun dan lain-lain, dekat skrin Honor Magic 5 ni memang tak ada masalah. Sebab dalam masa yang sama, dia still jaga kesihatan mata kita untuk elakkan risiko lebih tinggi. Dan satu perkara yang aku sangat hargai dekat skrin phone flagship budget macam ni adalah mengenai brightness nits yang ditawarkan. So Honor Magic 5 didatangkan dengan maksimum brightness nits setinggi 1600 nits. Dan bila aku dah test sendiri, jujur aku cakap, yang skrin hadapan dia memang sangat perform untuk guna dekat outdoor. Lagi-lagi kalau nak compare dengan pesaing rapat yang ada harga lebih kurang, macam Pixel 7 ke, serius aku cakap, yang Honor Magic 5 punya brightness
contrast nit, dia punya brightness level jauh lebih baik. Tak hidupkan 100% pun dah rasa selesa nak guna dekat outdoor walaupun bawah cahaya matahari. Kira impresif jugalah. Dan secara keseluruhan, untuk sebuah phone flagship budget, aku akui yang skrin hadapan dia memang banyak benda yang menarik, kaya dengan feature yang latest. Ada bezel skrin yang seimbang, semua sisi nampak nipis je. Dan of course, rasa enjoy nak guna tu memang ada lah. Aku sampai tak tahu nak komplain apa pasal skrin hadapan dia. Aku cuba juga cari, tapi memang tak ada. Boleh cakap sebuah panel yang sempurna untuk tanda harga RM3,500. Untuk penggunaan aku sendiri memang cun habis dah skrin hadapan Honor Magic 5 ni. Ok, next untuk spek dalaman, telefon ni gunakan chipset terlatest, chipset paling powerful sama macam abang dia sendiri, iaitu Snapdragon 8 Gen 2. Ada RAM sebesar 12GB RAM jenis LP DDR5X serta hadir dengan Honor RAM Turbo sehingga 7GB RAM. Dan dia juga mempunyai storan dalaman berkapasiti 256GB dengan memory UFS 3.1. And of course, seperti jangkaan kita semua, dengan penggunaan Snapdragon 8 Gen 2, iaitu sebuah chipset top notch dekat ni, aku boleh jamin segala perkara yang korang nak buat dekat Honor Magic 5 akan terasa smooth. Terutamanya bila kita guna untuk heavy use macam main game ke kan. Aku tak nafikan yang prestasi dekat smartphone ni memang cun gila. Aku rasa puas lah nak main pelbagai jenis game, lagi-lagi game yang berkait dengan FPS, contohnya COD Mobile. Sepanjang aku guna, sekali pun aku tak pernah berhadapan dengan isu yang teruk macam lagging ke, frame drop, throttling issue dan sebagainya, memang tak ada. Dan yang menariknya, dekat Magic UI 7.1 macam aku mention sebelum ni, korang lagilah akan dapat menikmati kepuasan bila nak main game. Sekarang dah ada features Game Manager ataupun secara teknikalnya gaming mode, dan korang bolehlah hidupkan toggle game mode, monitor tahap FPS, RAM consumption dan lain-lain masa main game dekat Honor Magic 5. Kalau nak compare dengan smartphone yang dulu, aku rasa sekarang lagi banyak penambahbaikan dari segi dia punya UI, OS dia, pengalaman guna dan lain-lain. Honor banyak bagi kelebihan dekat situ dan lagi fokus dekat kita sebagai consumer. Itulah antara sebab kenapa aku tertarik untuk fully gunakan smartphone daripada Honor. And kemudian dari segi prestasi bateri, yang ni pun bagi aku cukup baik. Telefon ni hadir dengan bateri berkapasiti 5100 mAh dan turut didatangkan dengan adapter 66W Honor Supercharge dalam kotak. Dan sepanjang aku jadikan smartphone ni sebagai daily driver aku memang enjoy nak fully gunakan dia selama seharian. Surprisingly, aku boleh dapat SOT sekitar 7 ke 8 jam untuk sehari, which is impressive lah kan. Dalam phone nipis, bateri besar, memang puas gila nak guna. Untuk charger pula, dengan penggunaan adapter 66W Honor Supercharge tu, aku boleh dapat full charge ataupun dia hanya memerlukan masa dalam 45 ke 50 minit macam tu saja untuk full charge. Mungkin nampak lambat lagi-lagi kalau nak compare dengan model yang lama, tapi untuk aku sendiri 66W fast charging tu dah cukup memadai. Aku pernah mention sebelum ni kan, kalau baru 1 jam tu aku memang tak akan komplain sebab cukup laju dah bagi aku. Apa yang penting adalah ketahanan bateri yang bagus. Aku boleh dapat SOT sekitar 7 ke 8 jam untuk sehari, which is memang enjoy lah untuk guna selama seharian. Pasal charger dia yang masih reliable, iaitu 66W, bagi aku dah cukup memadai, dah good enough, dia still jimatkan masa aku dan aku pun tak perlukan masa yang terlalu lama untuk fully charge smartphone ni. Itu yang best. Dan last sekali untuk setup kamera, Honor Magic 5 gunakan 4 setup kamera termasuk kamera hadapan yang mana dia ada lensa utama 54MP, lensa ultrawide 50MP yang sama sensor seperti Honor Magic 5 Pro, dan dia juga menggunakan 32MP untuk lensa periskop telefoto dengan keupayaan 2.5 kali optical zoom. Manakala untuk kamera hadapan, dia guna selfie kamera 12MP. So korang pun tahu kan, yang jenama Honor ni memang tak ada collab dengan mana-mana brand macam Xiaomi ada Leica, OnePlus ada Hasselblad dan lain-lain. Tapi walaupun Honor bergerak dengan sendiri, aku memang boleh puji habis lah fungsi AI yang ada dekat setup kamera dia. Selama aku guna untuk tak gambar, dia punya output tu boleh kata awesome lah. Aku sendiri dah cuba untuk snap gambar dalam pelbagai situasi dan memang dapat hasil yang cukup bagus. Macam biasalah kan, setup kamera Honor ni akan cuba boostkan warna supaya gambar tak nampak pucat, dan hasil gambar kamera utama dia memang nampak vibrant lah, nampak vivid dan bagi aku cantik je. Lepas tu aku juga suka dengan tahap HDR dia yang cemerlang untuk cerahkan gambar dan counter backlight dengan sangat baik. Dan setakat ni sepanjang aku guna, hasil gambar main kamera dia agak impresif. Even dia tak dapat DxOMark rating macam abang dia pun. Tapi dia still boleh deliver, kita still boleh rasa puas juga nak ambil macam-macam gambar gunakan setup kamera dia. Dan benda yang aku paling tak sangka sekali dekat shutter kamera lah, memang bapak laju punya, memang laju gila. And then dia punya image processing, lepas kita snap gambar pun tak ambil masa yang lama. So aku pun tanya-tanya, kenapa boleh jadi macam ni? So lepas je aku buat research, rupanya benda ni berkait dengan teknologi Falcon Capture yang ada dekat Honor Magic 5. Kira bagus jugalah. Let's say korang nak snap gambar bergerak ke apa, memang tak ada masalah. Fungsi Falcon Capture tu boleh capture gambar dengan cepat dan boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi sebelum ni dengan sebaik mungkin. Okay, next kita teruskan dengan hasil gambar. Dari segi lensa ultrawide pula, overall tune dan yes, sensor yang diguna sama saja macam Honor Magic 5 Pro. So aku tak nak komen lebih lah sebab bagi aku okey je. Lensa ultrawide dia mampu untuk bagi dynamic range yang bagus, yang cemerlang, color yang vibrant tapi still natural, dan gambar yang dihasilkan pun sharp, tak ada nampak noise yang over sangat lah. Untuk fungsi lain macam night mode, yang ni ada benda yang aku kurang minat sikit. Sebenarnya night mode dia tak adalah teruk. Dia still boleh cerahkan gambar dengan sangat baik walaupun tempat tu gelap. Boleh counter noise yang ada dalam gambar dan hasil dia pun cukup bagus kan. Kalau korang tengok gambar yang aku snap ni, dari sini korang boleh nampak yang fungsi night mode dia antara yang terbaik. Cuma kadang-kadang kalau kawasan tu terlalu gelap, fungsi AI dekat setup kamera dia akan cuba boostkan cahaya sampai dekat langit tu akan nampak sedikit efek purple. Dia tak jadi selalu, tapi kadang-kadang memang ada. Dan aku rasa benda ni mungkin bergantung kepada situasi tempat. Kalau korang cari subjek ataupun objek yang ngam dengan situasi, hasil gambar night mode dia sebenarnya bagus je. So depend juga kepada cara kita snap gambar dan sebagainya. But satu-satunya perkara yang aku boleh puji dekat fungsi night mode dia, night mode dia tak perlukan masa yang terlalu lama untuk snap gambar. Dalam 1 ke 2 saat macam tu je, dia dah boleh capture gambar. Kita tekan
shutter dia, dan satu kedua saat dia dah boleh tangkap. So memang best. Hasil dia pun quite impressive macam korang tengok tadi. Bagi aku satu benda yang baik lah kan. Sebab kadang-kadang masa kita snap gambar, tangan kita ni ada kebarangkalian untuk shaking ke apa. So bila naik mood dia cepat je, memang dapat hasil natural lah. Dan secara overall, bila aku dah test sendiri Honor Magic 5 ni saya tak kamera, aku boleh cakap yang kamera dia ada je capability untuk hasilkan gambar yang baik. Mungkin agak sukar nak compete dengan abang dia yang dapat ranking dekat DxOMark, tapi untuk level dia dan tanda harga Magic 5 ni sendiri, aku memang puas untuk ambil pelbagai jenis gambar. Tak kisah sama ada gambar bangunan, gambar nature dan lain-lain, aku akui Honor Magic 5 ni juga layak untuk dipuji. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Sebenarnya pendapat aku kongsikan pada korang hari ini adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Korang boleh dapatkan Honor Magic 5 pada tanah harga jualan rasmi RM3,499 untuk varian 12GB RAM dan juga 256GB untuk storage dalaman. Itu je opsi yang ada untuk pasaran Malaysia. Dan macam aku mention awal tadi lah, smartphone ni adalah sebuah flagship budget dan obviously dia memang cukup sifat. Kira berbaloi jugalah apa yang korang bayar dengan apa yang Honor tawarkan untuk model kali ini. Dan untuk pengetahuan korang, Honor Magic 5 ni ada sale tau, bermula 28 April dan korang juga berpeluang untuk dapat free gift yang bernilai RM700. Ada 180 hari screen protection, boleh dapat portable speaker dan pelbagai lagi. Lepas tu satu lagi benda, kalau korang ni jenis suka beli smartphone ada telco pun, aku rasa korang tak risau sebab kebanyakan telco sekarang ada sediakan ataupun tawarkan package yang sangat berbaloi untuk Honor Magic 5 ni. Lagi-lagi kalau compare dengan smartphone yang sama kelas dengan dia, memang package telco untuk Honor Magic 5 ni lagi berbaloi dan mesra poket lah. Seperti biasa, aku akan tinggalkan segala info pasal free gift, benda-benda lain serta link pembelian dekat description box di bawah. Korang tekan je kalau korang berminat nak beli. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa and see you guys in the next video. Bye bye.